Sokongan antarabangsa dalam usaha perangi COVID-19 bukti kekuatan Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Tengah Malam. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan penghargaan kepada Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud atas sumbangan perubatan negara itu bagi membantu Malaysia menangani pandemik COVID-19. Seri Paduka berdua turut menzahirkan penghargaan kepada Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad Salman Abdul Aziz Al Saud dan Menteri Luarnya Faisal Farhan Al Saud atas sumbangan itu. Sumbangan jelas membuktikan persahabatan dan hubungan baik yang terjalin sejak sekian lama antara kerajaan dan rakyat kedua-dua negara. Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan penghargaan kepada Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein atas kerjasama antara Kerajaan Malaysia dan Arab Saudi dalam menjayakan sumbangan itu. Turut dizahirkan adalah ucapan terima kasih kepada Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia Datuk Dr. Mahmud Hussein Said Khatan dan Kerajaan Arab Saudi atas sumbangan ini. Melalui hantaran dalam laman Facebook Istana Negara, Seri Paduka berdua turut menyeru rakyat untuk bersama mendoakan agar negara sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhi daripada sebarang musibah dan pandemik COVID-19 dapat dibendung serta diakhiri dengan segera. Pengiktirafan dan sokongan sekutu antarabangsa yang diterima negara dalam usaha memerangi pandemik COVID-19 membuktikan kekuatan Malaysia. Menteri Kanan Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata penghormatan kepada Malaysia dan kekuatan negara dalam hubungan dua hala serta pelbagai hala masih berada di landasan yang amat kukuh. Hari ini, Kerajaan Arab Saudi menyumbang 4.5 juta unit peralatan perubatan pelbagai jenis kepada Malaysia dalam membantu negara menangani pandemik COVID-19. Saya dah sebutkan tadi, pertamanya kita serahkan sumbangan-sumbangan ini kepada KKM. Tetapi KKM pun terikat kepada apa yang kita dah putuskan, iaitu Pelan Pemulihan Negara, task force yang ditumpukan kepada Klang Valley dan juga apa lagi penekanan-penekanan untuk negeri-negeri yang sekarang ini dipantau mengikut fasa di bawah plan pemulihan, kita boleh beri keutamaan. Sumbangan disampaikan Duta Arab Saudi ke Malaysia, Datuk Dr. Mahmud Hussein Said Khatan. Turut hadir Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof. Sumbangan terbaru kali ini menjadikan Arab Saudi penyumbang terbesar bantuan COVID-19 kepada Malaysia selepas kira-kira 8 juta unit peralatan perubatan juga disalurkan pada Mei tahun lalu. Bermula Ahad ini, 22 lokaliti di Sabah dan 1 di Pahang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD hingga 14 Ogos. Kenyataan Menteri Kanan Luar Negeri Kluster Keselamatan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein memaklumkan di Sabah melibatkan 6 lokaliti di Tawau, masing-masing Bandar Sabindo, Kampung Rancangan Sungai Tongkang, Taman Kukusan, Batu Dua Lorong Habib Abdul Rahman, Jalan Apas, PPR Sri Semarak dan Taman Berjaya. 5 lokaliti di Keningau turut dikenakan PKPD melibatkan Kampung Bariawa Laut, Kampung Baitah, Kampung Panagatan Ulu, Kampung Kota Ayangan dan Rumah Kongsi Jutaya Lingkudau.
Selain itu, PKPD melibatkan 3 lokaliti di Kudat iaitu Kampung Seri Aman, Taman Orkid dan Kampung Damaran Banggi serta 3 lagi disandakkan iaitu Kampung Lupak Meluas Darat, Kampung Sundang Laut serta Flat Taman Sejati. 2 lokaliti di Kota Kinabalu pula adalah Taman Sempelang serta Kampung Sembulan Tengah dan Lama, selain Kampung Tampasuk 1 di Kota Belot, Kampung Tengah Padang di Putatan dan Kampung Babagon di Pinampang juga dilaksanakan PKPD untuk tempoh sama. 1 lokaliti di Pahang pula yang dikenakan PKPD adalah Kampung Tanjung Kerayong di Mentakap. Kenyataan sama turut memaklumkan 67 premis diarahkan tutup serta-merta semalam kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan COVID-19. 228 individu ditahan atas kesalahan engkar SOP dengan 222 daripadanya di kompaun manakala 6 lagi direman. 47 kluster baharu dikesan semalam dengan 24 daripadanya berkaitan dengan tempat kerja. Kluster komuniti 17, kumpulan berisiko tinggi 3, kluster pendidikan 2 dan agama 1. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan pertambahan kluster itu menyaksikan 1,784 individu disahkan dijangkiti COVID-19. Nilai kadar kebolehjangkitan COVID-19 atau R0 di Malaysia semalam adalah 1.15 dengan Terengganu mencatatkan nilai tertinggi iaitu 1.36 diikuti Kelantan 1.27 serta Sabah 1.22. Semua negeri lain mencatatkan RT melebihi 1.0 kecuali Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Labuan dan Perlis. Dan kenyataan sama turut memberitahu kes baharu positif COVID-19 hari ini sedikit menurun dengan 16,840 selepas 2 hari berturut-turut merekodkan angka melebihi 17,000. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran pelajar baharu program asasi dan diploma bagi sesi akademik 2021-2022 akan dijalankan sepenuhnya secara dalam talian bermula bulan depan. Kementerian Pengajian Tinggi KPT menerusi kenyataan medianya menjelaskan keputusan itu mengambil kira situasi semasa COVID-19 dalam negara. Bagaimanapun, universiti awam boleh mempertimbang kemasukan pelajar asasi dan diploma ke kampus secara fizikal bermula Oktober 2021 atau pada semester berikutnya bergantung kepada kesediaan dan ketetapan universiti masing-masing. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, pelajar dan ibu bapa boleh menghubungi bilik gerakan COVID-19 KPT seperti tertera. Juga boleh melayari laman sesawang IPT atau terus menghubungi pegawai penyelaras di IPT masing-masing. Dasar negara bagi amalan baik peraturan NPGRP adalah pencapaian besar dan titik tolak baharu dalam reformasi amalan peraturan yang lebih menyeluruh dan berkesan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata ia merangkumi peningkatan kualiti peraturan baharu dan sedia ada dalam usaha melahirkan penyampaian perkhidmatan sektor awam lebih cekap dan telus. Garis panduan fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN antara contoh pendekatan peraturan tangkas dilaksanakan kerajaan. Ketika tempoh pemulihan negara, pendekatan berfasa penting untuk mengimbangi kesihatan dan kesejahteraan rakyat dengan aktiviti ekonomi yang dinamik. Sehubungan dengan itu, saya mengajak kementerian dan agensi kerajaan, penggubal dan pengawal selia polisi dan peraturan untuk bertindak dengan lebih proaktif dalam membangunkan peraturan yang lebih berkualiti dan membuat semakan terhadap peraturan sedia ada agar ia menjurus kepada kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara.
Jelasnya NPGRP ditambah baik daripada dasar negara bagi pembangunan dan pelaksanaan peraturan NPDIR selepas 5 tahun pelaksanaannya. Pelaksanaan NPGRP turut dilengkapi dengan buku panduan amalan baik peraturan sebagai rujukan. Tan Sri Muhammad Zuki berucap pada majlis pelancaran NPGRP secara maya. Penubuhan lembaga ruminan adalah inisiatif Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI bertujuan meningkatkan pengeluaran makanan berasaskan ruminan. Timbalan Menteri Datuk Cik Abdullah Maknawi berkata, penubuhan telah dicadangkan dan dipersetujui di peringkat jawatan kuasa Kabinet mengenai keselamatan makanan negara sebelum ini. Penubuhan lembaga itu juga selari dengan Hala 7 MAFI menerusi Dasar Agro Makanan Negara 2.0. Ini selari dengan Hala 7 MAFI dalam Dasar Agro Makanan Negara 2.0 ataupun DAN 2.0. Jadi ini adalah merupakan salah satu lagi langkah kementerian dalam usaha untuk memertabatkan ataupun meningkatkan pengeluaran ruminan berasaskan ruminan. Kita perlu memastikan makanan dalam negara ini mencukupi. Jadi kementerian sentiasa prihatin, sentiasa proaktif dalam memberikan galakan kepada penternak-penternak, petani-petani dan juga nelayan-nelayan kita untuk terus mengeluarkan makanan ini. Beliau berkata demikian dalam lawatan ke ladang lembu dan kambing di Desa Vista, Sepang. Susulan insiden runtuhan perancah besi struktur pembinaan projek LRT 3 di Bandar Bukit Tinggi, Kelang semalam, Kementerian Sumber Manusia KSM telah mengarahkan pasukan pegawai penyiasat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Wilayah Persekutuan serta JKKP Selangor memulakan siasatan segera. KSM memaklumkan siasatan komprehensif itu melibatkan bahagian kejuruteraan forensik dan bahagian keselamatan tapak bena JKKP bagi mengenal pasti punca kejadian. Siasatan juga bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran kehendak perundangan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta 514 menurut kenyataan itu. Akta 514 memperuntuk setiap majikan perlu memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja semasa bekerja termasuk keselamatan orang awam yang berada di tempat kerja di bawah kawalannya. KSM menegaskan bahawa pihaknya memandang serius terhadap setiap insiden kemalangan dan penyakit pekerjaan yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan termasuk kes kemalangan membabitkan sektor pembinaan. Semalam, seorang pekerja binaan warga Bangladesh maut manakala 4 lelaki dalam lingkungan umur 30-an cedera ringan selepas perancah besi itu runtuh. Sindiket curi kenderaan mewah dikenali geng William berjaya ditumpaskan polis Serdang. Taktik menggunakan mesin programmer untuk membuat kunci pendua terbongkar selepas 6 individu ditahan dalam 2 serbuan berasingan di Lembah Kelang pada 25 Julai lepas. Ketua Polis Daerah Serdang SCP AA Anbalagan berkata dalam serbuan pertama, polis menahan 3 individu di tepi jalan Jinjang Utara, Kuala Lumpur bersama 2 kenderaan mewah yang dilaporkan hilang Ahad lalu. Hasil siasatan terhadap suspek, polis menahan 3 lagi lelaki termasuk seorang warga Nepal pada Isnin lepas. Ekoran dari hasil soal siasat yang dijalankan, pasukan serbuan telah berjaya menahan 1 lelaki warga negara Nepal, 1 lelaki Cina dan 1 lelaki Melayu di sekitar Lembah Kelang. Dalam serbuan tangkapan tersebut, beberapa rampasan dibuat seperti beberapa buah telefon bimbit, mesin programmer jenama Autel bagi membuat kunci kenderaan dan 6 buah motorkar jenis Toyota Camry, Peugeot,
Volkswagen Jetta, Audi Q7, Toyota Fortuner serta Pro 2 Myvi yang digunakan oleh suspek. ACP Ambalagan berkata modus operandi geng yang aktif sejak Jun lalu adalah dengan membuat rondaan di kawasan kondominium. Kesemua suspek berusia antara 38 hingga 43 tahun. Keseluruhan barang rampasan dianggarkan bernilai RM500,000. Orang ramai dinasihatkan supaya lebih berhati-hati sekiranya ditawarkan kenderaan yang meragukan dan dijual pada harga murah. Baiklah, berita tengah malam berakhir di sini. Lindung diri, lindung semua. Saya Dilela Kadir. Selamat beristirahat dan Assalamualaikum. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن